Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dil Akbar bin Jaafar. Tapi di dalam panggilan orang dalam persilatan ni memanggil saya Akhi Rijaluddin lah. Usia saya 40 tahun genap 40 tahun. Berasal daripada Kedah Darul Aman, Ustaz Kedah Darul Aman, beralamat di seberang Kelang Pumpung. Tapi sekarang ni saya menetap di sinilah. Saya mula terlibat dalam bidang persilatan ni pada tahun 1995. Ketika itu usia saya 15 tahun. Tapi masa tu kita masih remaja. Kita ada minat yang mendalam pasal silat ni. Jadi pada tahun 2001 saya mula, ketika tu usia 21 tahun, saya melihat ada satu orang perempuan bersilat dengan arwah bapa saya lah. Daripada situ timbul minat untuk bersilat. Dan daripada situ mulalah saya belajar sikit-sikit kat rumah dahulu sebelum masuk gelanggang, belajar kat rumah dulu dengan arwah ayah. Hinggalah pada saya usia 30 atau 29 ataupun 30 lah, saya mula aktif dalam persilatan ni, membuat persembahan dalam Malaysia, luar kan, mendapat jemputan daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia dan beberapa negara lagi lah yang saya dapat, yang menjemput kami lah. Seribani yang indah berasal dari bangsawan 7 putri jelita, anggun personal. Senyuman menawan
permainan cindai. Permainan cindai ini daripada satu perempuan. Ini legenda yang tidak ada dalam mana-mana sejarah lah. Ini mungkin legenda dalam persiapan saya lah. Seorang puteri daripada bangsawan, keturunan bangsawan, seorang Sri Kandi yang dikatakan daripada utara Malaysia yang menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam ketika itu. Jadi seorang perempuan ni dia harus ada pertahanan diri lah bila dia nak belajar mengajak orang, mempertahankan diri untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi seorang perempuan ni bernama Sri Banian yang dikatakan sangat cantik pada zaman tu. Di zaman dia tu lah sangat cantik. Mahir main cindai ni. Sebab dengan cindai ni dia pakar main dengan cindai ni, dan cindai itulah pakaian dia yang menutup aurat dia yang dibawa ke mana-mana untuk membuat senjata. Kan? Jadi Sri Banian, cindai yang dipersembahkan tadi itu bernama cindai Sri Banian lah. Dan dalam persembahan tadi itu ada sejarah sendiri. Dia menceritakan 5 atau 7 saudara ni sedang bermain-main di taman. Masa sedang bermain di taman tu, tiba-tiba ada 4 orang lelaki mengganggu si adik-adik ni. Jadi si kakak ni, dia Sri Kandi, mentahankan nak menyelamatkan adik-adik dia. Dan akhirnya 4 lelaki ni tumpah di tangan dia lah. Cindai ni keistimewaan bagi saya kan yang ni. Cindai ni keistimewaan dia, satu permainan yang sangat, apa orang cakap, sangat unik. Satu lagi dia, cindai ni kelebihan dia, kelebihan cindai ni, saya cakap macam mana, dia tak perlukan senjata yang tajam kan, dia tak perlukan apa-apa, dia perlukan cindai, kain. Baik, kalau tak nak kain, asas cindai tu dia boleh guna tali beg, tali pinggang kan. Itu yang asas yang orang kata apa, unik yang dan kelebihan yang ada pada situ lah. Kalau kita main persembahan, kita gunakan kain kan. Tapi kalau waktu kita terdesak ke apa, tali pinggang boleh kan, tali beg boleh.
Permainan lalat tempur dan talam ni sebenarnya ada sejarah. Sejarahnya di mana dua orang sahabat baik ataupun sahabat baik, dua orang pendekar ni sedang bertarung di dalam istana. Apabila dalam bertarung dalam istana tu, pintu tingkap istana tertutup. Jadi orang-orang yang di bawah ni, yang di bawah istana ni nak tengok apa yang jadi. Jadi tak nampak. Jadi salah di antara ramai orang tu adalah 4-5 orang tu adalah kawan kepada yang sahabat yang seorang ni yang baik ni. Yang pemberontak ni memanglah orang tak suka kan. Jadi nak menyelamatkan kawan yang baik ni, orang rakyat-rakyat masa tu nak menyelamatkan Laksamana ke Panglima kan, masa tu dia ambillah lembing, dia jolok ke bawah. Jadi terkena pada kena kaki sakit. Jadi salah seorang tu dia tengok ada dulang atau talam tergantung di istana tu. Jadi dia ambil talam tu, 3 biji talam tu, dia bertempur atas talam tu lah, nak mengelakkan daripada kena mata lembing daripada lantai bawah tu. Itu sejarah dia. Saya soal ni yang saya macam ni lah. Saya bersilat atas minat. Jadi yang macam dalam pertempuran talam ni ikhlas cakap, saya pun nak cakap pun tak pasti. Tapi macam ni lah. Saya macam mana? Ada lah. Nak komersial ke, nak buat persembahan ke, terserah pada orang yang jemput kita lah kan. Tapi memang silat talam ni memang memang yang orang selalu cari saya ni dalam talam. Tapi saya tak pernah terima. Tapi satu hari itu daripada JKKN dari Kedah hubungi saya, nama Kak Ima, dan mendapat nasihat daripada Hayatuddin, kena tunjuk dah, jangan simpan lah. Jadi saya pun setuju. Inilah kali pertama saya membuka silat dan talam ni untuk orang yang bukan dalam ahli dalam keluarga, dalam persatuan ni lah. Sebelum ni, macam saya kata tadi lah, saya banyak dalam kelompok kami saja. Kalau dalam talam ni jarang saya buat persembahan lah. Cuma pertandingan. Saya rasa yang ni kan, sebab saya tak pernah tengok dalam talam. Dan di Johor ke, daripada Johor sampai ke Kedah, dari Sabah ke Sarawak, seluruh Indonesia, saya tak pernah jumpa lagi lah. Walaupun negeri Melaka sendiri pun tak pernah jumpa lagi lah dengan silat dalam talam ni. Dan bila orang sebut silat dalam talam, orang akan tahulah, akan sebut nama saya, Akhi Jaludin. Akan sebut yang tu. Ini silat yang dibawa oleh Aki. Ini silat yang dibawa oleh Aki. Buat masa ni saya rasa tak ada lagi lah. Apa yang uniknya silat dalam talam? Baik, kalau kita tengok pertempuran, selalunya kalau main jarak jauh. Tapi dalam talam, dalam dulang, dia main jarak dekat. Dia main jarak dekat. Kan, cuba tengok tadi macam buat tadi, tengok tadi kan. Dia tak main jarak jauh, dia semua main dekat. Keunikan silat ni main jarak dekat, dia tak main jarak jauh. Adakah dari segi kecepatan dia apa semua dipraktikkan? Yang tu kena praktik lah untuk buat latihan lah. Guru nak cakap ni, guru dia adalah guru latihan tu lah, guru untuk kita cakap kan. Kena cakap yang tu lah, dan dan nak bagi tangkas ke apa tu dengan latihan lah.
Kalau tak ada latihan, Asas yang digunakan dalam silat dalam talam ni? asas keris. Asas keris. Asas keris yang digunakan. Berapa lama selalu ambil masa untuk buat latihan? Dia buat latihan macam tadi, yang kita tengok dia main tadi, yang baju merah tu, dia dah main dalam talam lebih kurang dalam 8 tahun. Yang bertempur dengan dia tu main lebih kurang sebulan lebih yang tu lah. Jadi macam saya kata tadi lah, guru ada latihan adalah guru pada kita. Kalau dia latih, dia akan cakap lah. Tadi ada sebut silat atas talam ni lama tak diangkat, maksudnya benda ni disimpan kan? Ya. Boleh ceritakan sikit pasal apa keadaan berlaku macam tu? Baik. Sebab saya silat dalam talam ni dia macam ni lah. Dia ada selalunya kalau orang buat persembahan, minta kita buat persembahan akan minta dalam talam. Tapi bila kita dah terlampau keluar, bila kita terlampau lambakkan, jadi dia dah tak ada satu kemanisan dan tak ada satu apa keindahan dah. Ada benda tu dah lambakkan, dia selalu tunjukkan. Jadi dalam talam ni persembahan saya buat dalam talam ni selalunya setahun 3 kali saja. Untuk persembahan dia tidak ada silibus untuk main dalam talam ni. Dia cuma betul-betul untuk persembahan. Dan memang sekarang ni saya nak komersialkan dalam talam ni kerana saya ada membuka satu perkampungan adat Melayu, dan di mana persembahan dalam talam ni akan dipersembahkan untuk para pelancong, pada orang-orang yang meminat di tempat saya yang bakal saya buat ni lah. Dan tidak akan dibawa keluar lah, maksudnya tu bawa keluar tu untuk mengajak orang ke apa, tak lah. Cuma untuk dikomersialkan saja. Mengajak tidak. Komersialkan di tempat sendiri? Ya, tempat sendiri dan buat persembahan di luar macam tu lah. Dia ada lagi? Dalam talam ni dia ada 3 talam, 5 talam dan tahap yang tertinggi 7 talam. Harapan saya untuk diri sendiri ni, tak tahulah nak cakap lah kan, tak buat macam ni. Cuma saya berharaplah pada orang luar, anak-anak muda luar ni, belajarlah silat. Belajarlah ilmu budaya kita, belajarlah hak warisan kita, keturunan kita, budaya Melayu kita ni. Sebab sekarang ni orang-orang luar nak belajar ni. Dan orang-orang minat. Dan mereka cakap ni, jadikan silat ni satu hobi. Sebab silat ni yang boleh mendisiplinkan kita. Dan silat ni lah juga yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim, ukhuwah sama kita ni. Dan persilatan ni lah juga yang perlu kita bawa untuk anak-anak muda ni. Saya harap anak-anak muda ni minatlah bersilat. Minatlah ambil balik budaya kita ni. Jangan sampai budaya kita dah lepas pada orang. Kita tak ada budaya dah. Yang budaya kita jadi hak milik orang lain. Yang itulah harapan saya. Harapan lain saya tak tahu lah.
Thank you.